أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واقتدى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mematuhi segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Beramal dengan apa yang telah ditunjukkan oleh baginda pesuruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa tidak ada sebarang keraguan di atas apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kamu tidak akan mati jika kamu tetap berpegang teguh dengan Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kamu tidak akan mati melainkan tetap di dalam Islam. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan seluruhnya
supaya marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan mematuhi segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Saya juga mengajak hadirin semua supaya dapat memberikan tumpuan dan perhatian terhadap kandungan khutbah yang akan disampaikan. Semoga dengan perhatian dan tumpuan yang diberikan itu insya-Allah memudahkan kalian memahami apa yang akan disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina turja'un. Adakah kamu menyangka bahawa kamu dijadikan oleh kami, kamu diciptakan oleh kami hidupkan kamu tanpa tujuan, tanpa matlamat, sedangkan kamu semua akan dikembalikan kepada kami, yakni dimatikan oleh Allah dan dihidupkan semula oleh Allah Jalla wa'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang peranan dan tanggungjawab kita sebagai hamba kepada pencipta. Kerana ada di antara kita barangkali yang berfikir bahawa dia diciptakan oleh Allah sekadar untuk memenuhi keperluan hidupnya semata-mata. Atau mungkin ada di antara kita yang menyangka bahawa kehidupannya tidak lebih hanya sekadar mencari makan dan minum. Keluar siang, balik malam, keluar pagi, balik petang, keluar petang, balik malam, ke sana ke hulu dan ke hilir, bagi tujuan untuk memenuhi keperluan hidup mereka, menambahkan harta benda mereka, dan meluaskan pengaruh mereka. Mereka menyangka mereka tidak ada peranan dan tanggungjawab sebagai hamba kepada pencipta, yakni Allah Jalla wa'ala. Antara lain Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa sebagai manusia kita diberi amanah dan tanggungjawab oleh Allah untuk meletakkan Islam sebagai pegangan kita, untuk meletakkan ajaran Islam sebagai panduan di dalam kehidupan kita, untuk meletakkan Islam sebagai pedoman bagi memandu kehidupan kita. Dengan sebab itu Allah Jalla wa'ala menegaskan dalam ayat tadi, oleh kerana kita akan dikembalikan oleh Allah Jalla wa'ala, sudah tentu kita berperanan untuk mencari bekalan sebelum kita bertemu dengan Allah. Dan bekalan itu tidak lain dan tidak bukan mesti diambil daripada Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 43, "Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim." Tetap teguhlah kamu dengan agama Islam yang benar, min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah. Jangan sampai ada di antara kalian, ada di antara kita yang menangguh untuk meletakkan Islam sebagai panduan hidup. Jangan sampai nanti alasan kamu, cakap kamu berkira-kira untuk melaksanakan agama di dalam kehidupan kamu sebelum datangnya kepada kamu peringatan daripada Allah, didatangkan tanda kiamat kepada kamu, didatangkan kiamat kepada kamu, dan ketika itu tidak ada sesiapa pun di antara kita yang dapat menahan ketetapan itu, yang dapat menangguh ketetapan itu. Yauma idzin yasaddaun. Ketika itu kita semua akan terpisah kepada dua kumpulan manusia. Satu kumpulan mereka yang tetap taat dan patuh kepada ajaran Allah, dan satu kumpulan mereka yang engkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, sedarlah bahawa bekalan yang hendak kita bawa bertemu dengan Allah itu adalah ketaatan, kepatuhan, ketaatan, kepatuhan kita kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi ada juga di antara kita yang masih lagi menangguh untuk mencari bekalan tersebut, yang masih berkira-kira untuk beramal saleh, yang masih punya alasan yang panjang untuk melarikan diri, mengabaikan kewajipan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi ingatkan kita di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa. Nabi ingatkan kita, beramal salehlah kamu, segeralah beramal saleh, segeralah mencari bekalan, segeralah melaksanakan kewajipan kamu sebagai hamba kepada pencipta. Jangan ada di antara kita yang masih menangguh untuk beramal saleh. Nanti apabila datang kepada kamu 7 keadaan, 7 itu akan menghalang dan menyukarkan kamu untuk mendekatkan diri kamu dengan Allah, apatah lagi mencari bekalan untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi, faqran munsiyan, apabila kefakiran itu melupakan kamu. Maksudnya hadirin sekalian, ada di antara kita yang hidupnya susah, hidupnya miskin, siang malam pagi petang mencari nafkah, mencari sumber rezeki. Di dalam kegarahan yang mencari rezeki itu hadirin sekalian, mereka lupa kewajipan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka lupa kewajipan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengabaikan soal halal dan haram. Yang mereka fokuskan adalah untuk mencari rezeki, menambah pendapatan, untuk mengeluarkan mereka dari daerah kemiskinan. Kedua, au ghinan mutriyan, ataupun kaya yang menyombongkan kamu, yang melalaikan kamu, yang melekakan kamu. Kita sangka apabila kita kaya, kita mampu untuk menyumbang, kita mampu untuk mengeluarkan zakat, kita mampu untuk bersedekah. Tetapi malangnya, apabila kita kaya, kita sombong di atas kekayaan kita. Kita tidak pernah mengeluarkan harta kita ke jalan Allah. Kita menafikan hak harta yang telah dikurniakan oleh Allah dengan menafikan pembayaran zakat dan sebagainya. Kita menjadi bongkak dan angkuh dengan harta benda yang kita ada. Ketiga, au maradan mufsidan, ataupun sakit yang merosakkan tubuh anggota kamu. Di kala mana sekarang kita sihat, kita masih beralasan untuk beribadah, beralasan untuk meninggalkan ibadah, kita berkira-kira untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, sehingga Allah Ta'ala berikan kesakitan kepada kita, penyakit kepada kita, sehingga melemahkan anggota kita, mencacatkan anggota kita, sehingga anggota tidak lagi boleh bergerak melaksanakan kewajipan ibadah sesempurna orang yang sihat. Orang lain berdiri tegak menghadap Allah, kita berkerusi roda. Orang lain dapat menunaikan kewajipan umrah dan haji dengan sempurna dengan anggota yang dianugerah, kita terpaksa upah dan badalkan ibadah tersebut. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Yang keempat, au haraman mufnidan, ataupun tua yang menyanyukkan kamu. Kita sangka kita akan sampai usia muda, kita akan sampai usia tua, dan kita fikir usia tua kita akan sihat. Tapi sayang hadirin sekalian, bila sampai usia tua, rupa-rupanya kita dinyanyukkan oleh Allah. Waras, akal kita sudah tidak waras. Keperluan untuk beribadah sudah tidak ditaklifkan lagi ketika itu. Apa gunanya usia yang panjang tetapi disudahkan usia kita dengan nyanyuk? Sudah tidak lagi mampu untuk kita menghadap Allah dan mendekatkan diri kita dengan Allah Jalla wa'ala. Yang kelima yang membimbangkan saya dan merisaukan kebanyakan orang saleh, iaitu au mautan mudhizan, ataupun mati secara mengejut. Adakah kita nak tunggu? Kita masih muda, kita masih sihat, kita masih ada kedudukan, kita tak peduli pada perintah Allah, kita tak ambil berat soal halal dan haram, kita berpolitik mengikut acuan kita, kita beribadah mengikut adat biasa, kita melakukan apa juga dalam hidup kita tidak berpedomankan Al-Quran dan As-Sunnah.
Akhirnya Allah Ta'ala matikan kita secara mengejut, tanpa dapat meyakini apa juga yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa dapat meresapi dan menerima, beramal dan menjiwai apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia 53 tahun dihabiskan menderhaka kepada Allah. Usia 63 tahun dihabiskan menderhaka kepada Allah. Usia 89 tahun dihabiskan masa untuk mentang agama Allah. Usia 93 tahun dihabiskan untuk meninggalkan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah matikan mereka, kematian yang tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, awid dajjal fasyaru yuntazar, ataupun kamu nak tunggu datangnya sifat-sifat kedajalan. Waktu tempoh masa yang ketika ini apabila datangnya makhluk tersebut bukan datang untuk membawa kebaikan kepada kamu, bukan tujuan datang untuk mengajak kamu ke arah perkara ma'ruf, tetapi dia datang untuk merosakkan kamu. Bayangkan orang yang beriman ketika itu boleh terpengaruh dengan pembawaan makhluk jahat ini. Kita nak tunggu masa itu baru kita nak beribadah kepada Allah. Awas sa'a fassa'a adha wa amar. Atau yang ketujuh, kita nak tunggu datangnya kiamat. Yang kiamat apabila datang tidak ada lagi tempat untuk kita rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, hadirin sekalian, inilah kewajipan kita sebagai hamba kepada pencipta, meletakkan diri kita sebagai hamba dengan melaksanakan apa juga yang telah diperintahkan oleh Allah, meletakkan diri kita sebagai umat Muhammad dengan meyakini apa juga yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Letakkanlah Islam sebagai pedoman dalam kehidupan kita, kerana itulah merupakan bekalan yang paling bernilai dan berharga kepada kita tak kala kita menghadap Allah Jalla wa Ala satu masa nanti insya-Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تعشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di penghujung pertemuan ini saya ingatkan diri saya sekali lagi dan seluruh hadirin, marilah sama-sama kita tetap teguh istiqamah dengan Islam dan kita tetap melaksanakan kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah dengan mentaati segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan beramal dengan sunnah yang telah dibawa dan ditinggalkan kepada kita oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga ingin mengingatkan diri saya dan seluruh hadirin sekalian, marilah sama-sama kita menyahut saranan supaya mengurangkan ataupun menjimatkan penggunaan air dalam kehidupan seharian. Mudah-mudahan insya-Allah kita mampu untuk menjaga maslahah bagi masa depan kita insya-Allah. Saya juga mengingatkan seluruh hadirin semua supaya menunaikan kewajipan umat yang terbaik, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Semoga kita dapat mewujudkan masyarakat
seperti mana yang telah diwujudkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أصلح شباب المسلمين وحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين والمستضعفين. اللهم انصر الدعاة والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والmuslimin في كل مكان وفي كل الزمان. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayah kepada Sultan Selangor, kaum kerabatnya, pemimpin-pemimpin Islam dan seluruh umat Islam, supaya mereka semua sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu. Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.